Ada satu caller saya bagi nama, saya panggil dia as Ain. Caller ni. Dan dia menceritakan tentang proses pembuatan minyak dagu. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke Podcast. Bukan Podcast semata-mata. Hari ini kita dalam suasana yang agak seram sikit. Ya, Sebab sangat. suara pun nak kena macam tu. Suara kena seram. Oh, okey. Kalau suara tak seram, kita tak seram. Kita kena tone down sikit lah. Betul. Lepas tu kena gelap pun kena ada cara dia. Betul. Kali ni kita punya podcast dia lain sikit sebab previously baru-baru juga kita ada buat pasal kisah seram tapi di kalangan staff In-house je. in-house Lobak Merah. Tapi kali ni kita nak bawa kita bawakan someone yang memang pakar lah dengan cerita-cerita seram ni kan. Dia memang selalu buat konten-konten cerita seram. Kalau korang tengok dekat YouTube, cari The Segment, nanti korang akan jumpalah cerita seram. Cerita seram dia. Memang seram, babe. Memang seram. Boleh cering bulu roma. Tahu cering bulu roma? Cering bulu roma tu macam Rasa Zira tahu kan? orang Kedah tahu kan? Oh sorry. Orang Kedah tahu Ini dia. Sila. Kita bersama dengan Hafiz Hadi, merupakan seorang podcaster, merupakan seorang content creator kan, yang buat cerita-cerita seram. Sebelum ni dekat YouTube dah, dia dah pernah collaborate dengan ramai. Kau sebut je siapa content creator seram, semua dia dah pernah collaborate bersama. Dan kita invite dia hari ni sebab kita nak dengar cerita dan pengalaman seram dia. Ya. So silakan Cik Hafiz. Cik Hafiz Cik pula Cik formal tiba pula bro. Aku nak bro ni, kita nak intro, tapi sebab since podcaster, so kita nak dalam suasana yang seram, yang selalu Hafiz buat macam mana intro. Silakan Hafiz, Kalau cuba macam buat. buat intro, aku tak pernah buat intro yang seram. Tadi tu. Tak ada. Okey Janganlah. Maksudnya kita lah yang Kita over. lah over. Kita over. So cut lah. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Hafiz. Saya daripada channel The Segment. Dan saya sebenarnya adalah content creator untuk kisah-kisah seram. Kisah-kisah seram yang dihantar melalui email dan juga Google Form. Dan juga yang mana melalui call juga. Kita buat podcast melalui call juga lah. Oh, wow. Macam radio kan. Dulu masa kecil kita dengar THR, pernah dengar tak THR? Itu favorite tu. THR, nama THR seram THR something apa benda tak nama. tapi Memang best lah. ada segmen masa tu DJ siapa nama Asma, tak ingat lah, tapi one of the DJ yang pelopor cerita seram. Ismail Hamzah. So kind of macam sekarang ni Cik Hafiz buat benda sama tapi guna channel yang berbeza kan. So kenapa nama The Segment tu? Kita tahu. Sejarah tentang channel The Segment ni, dia go way long back before PKP tau. Okay, so sebelum PKP aku ada satu channel nama TZTV. Channel tu mainly focus on bantu-bantu peniaga jalanan dan sebagainya. Then bila hit on PKP, tak boleh nak keluar rumah. So channel tu agak mati lah, dan tak boleh nak jalan kan. And then terfikir macam, okay lah aku nak buat satu channel, aku tak tahu nak bagi nama channel apa, but then the content of that particular channel is more about cerita-cerita pasal gosip-gosip terkini, benda-benda, all those viral stuff lah. Itu yang asal plan dia. Okey. The Segment. Dia macam influencer, macam lobak merah juga lah. Macam Lobak Merah juga. But then masa tu kita nak more pada cerita-cerita hangat tau, cerita-cerita hot topic berkenaan dengan artis, berkenaan dengan orang tua, orang ni kan. But then yelah, bila the PKP hit dekat kita masa tu, banyak channel-channel yang kita tengok, banyak channel-channel macam cerita-cerita pasal agama kan. Then ada satu video, saya tak ingat daripada ustaz mana, saya ingat bila kita keluarkan konten-konten yang sedemikian rupa, dia akan jadi satu masalah kalau katakan fakta tu tak betul. Bila fakta tu tak betul, dia akan jatuh fitnah. Dan fitnah tu dia akan bawa sampai bila-bila sebab benda tu orang akan share kan. Risiko dia lagi tinggi lah. Kita pun macam kita bukannya dah makin muda kan. So when I start to think about it, okay fine, aku stop buat cerita di segmen ni. Cerita-cerita viral-viral, kisah-kisah seram ni, kisah-kisah viral topik. Aku stop. Then the channel dead for a couple of months. Then masa tu saya banyak tengok cerita-cerita seram dekat YouTube. PKP, we got nothing else better to do. Betul kan. So kita just tengok konten-konten daripada channel-channel lain. And then start to think about it macam, okay, aku memang suka tengok cerita seram. Memang suka benda-benda kisah-kisah seram. So why not kita try untuk buat
storytelling about kisah-kisah seram. So that's where how the segment build lah sampai sekarang. Dia start dengan memang terus ada terus dapat cerita daripada orang ke ataupun memang start dengan kisah sendiri ke So macam mana? basically started off kisah seram tu kita buat in terms of kisah-kisah yang kita ambil daripada internet. Oh, okay. Daripada blog-blog tempatan yang ada kisah-kisah seram, and then the first segment start saya tak tunjuk muka dulu, tak tunjuk muka. Kita buat animation in terms of chat punya layout. Okay. Seolah-olah macam kita tengok WhatsApp dengan orang kan, it's a chat story. Dia keluar gitu-gitu lah. So dia ada animation dia. And then bila the subscriber dah makin naik, then diorang request untuk tunjuk muka. Oh, okay. Reveal muka please. Because they wanted to know apa behind all this animation work kan. So after that baru kita start untuk buat face reveal, and then kita akan buat kisah-kisah seram lah. Ada face reveal masa kisah seram tu pun banyak menceritakan tentang pengalaman sendiri dulu, and then pengalaman yang kita ambil daripada internet lah. Then after that baru orang start. So dia cuma tak tahulah kesahihan story yang buat tu kan. Maybe dapat daripada internet from Reddit ke kan, maybe banyak sumber tapi tak tahu dia punya kesahihan tu kan. So kesahihan tu is very vague tau. Dia macam very grey area sama ada betul ataupun tak. Okay. Tapi kalau kata macam in terms of story writing, kita susah nak bezakan betul ataupun tidak. Because diorang boleh fabricate cerita tu kan. Betul. Tapi in terms of kalau call kita boleh dapat rasa sama ada cerita tu betul ataupun buat-buat. Okay. Dari segi dia bercerita pun tahu dah. Dari segi dia bercerita pun kita tahu yang ini goreng ni. Kita tahu. But then saya ambil pendekatan mana whatever cerita yang dikeluarkan dekat di segmen, kita sebagai penonton jangan terlampau taksub lah. Kita just ambil benda tu sekadar hiburan je. Kata dengar boleh. Dengar boleh, percaya tu jangan nak. Pernah tak rasa macam, yalah kalau kita buat konten seram, sebab aku pernah juga a few time cubaan untuk buat seram, tapi aku fikir macam bila aku buat kan aku tiba jadi seram pula kat dalam bilik, sebab kan cerita seram ni kita mesti pasal benda-benda yang gaib, benda tak nampak kan. So pernah tak satu momen yang rasa macam betul ke apa aku buat ni kan, tiba kan dengar typing keyboard ke kat belakang ke. Takut dia rasa macam takut viewers yang macam dia ni involve dengan benda-benda seram lah. Why don't kita hantar barang? Ada. Basically aku pernah ada concern benda tu. Okay, in fact my other half, my wife pun pernah concernkan pernah suarakan benda ni. Kata betul ke nak buat benda ni, because benda ni seolah-olah macam buka satu ruang kita buka satu ruang untuk orang hantar benda. Kan? Macam cakap tadi, boleh hantar melalui skrin dan sebagainya. Macam kau cakap juga, ada nak rasa seram ke ada? Memang pernah jadi benda-benda macam ni. And in fact kalau aku pula jenis orang yang aku ni penakut sebenarnya. Selalunya macam tu, selalunya. Okey, sebenarnya content creator yang aku jumpa kan, let's say buat cerita seram, sebenarnya dia bukan berani sangat pun sebenarnya. Tak lain ni, takut kalau sebenarnya. aku pergi jalan-jalan kat kubur, pergi buat paranormal, memang aku takkan buat. baru nak tanya. Baru nak ada teringin tak nak pergi paranormal kan. On feel kan. Aku memang jenis yang nak kata penakut sangat tidak, tapi ada perasaan takut tu. Tapi dalam masa yang sama aku memang suka kisah-kisah seram. In fact aku suka tengok cerita hantu, macam-macam cerita hantu yang aku tengok, semua cerita hantu aku tengok. Pernah tak macam ada content creator yang invite yang on field ni, maksudnya apa yang content creator kan TikTok yang selalu buat yang paranormal semua, pernah tak ada macam jom bang, join kita lah abang cerita. So lepas tu masa tolak lah. Aku cakap ke dia, aku bukan tak nak join. Kita mesti nak jaga muka kan. Aku bukan tak nak join, tapi anak aku ramai. Kan anak aku sampai 3-4 orang. Jadi aku tak nak risiko lah bawa. Yelah betul benda tu pun kan aku selalu fikirlah kalau let's say orang keluar pergi on field kan, sebab dia orang pergi on field kan, kita dalam bilik lain cerita kan, sudah aku bawa balik benda lah. Tapi yelah, even kalau on field sekalipun, even dalam bilik sekalipun, basically aku pun terdedah juga dengan benda-benda yang mistik-mistik ni, because ada a few pengalaman yang aku buat dekat dalam, aku tak ada studio. Aku punya studio basically is a home studio, bilik kat bawah. So kalau nak bagikan gambaran pada semua penonton sekarang ni, bilik bawah aku satu bilik as a studio, and then that's it. Satu bilik tu je, then ada hall, ada ruang dapur, and then lain semua dekat atas. So aku akan buat konten aku selalunya pukul 10 malam ke atas. Dah lah buat 10 malam ada tu. Mood dia sampai bukannya buat malam. Bukan buat siang hari, buat malam pula kan. 10 malam ke atas. So usually my family pukul 9 dia orang dah naik tidur. So aku akan duduk kat situ bawah sunyi lah. Sunyi, memang sunyi. Memang sunyi. So
there's one particular kejadian whereby aku tengah buat content di bawah. Dan aku memang dengar yang ada orang pergi ke dapur basuh pinggan, memang dengar bunyi air semua terbuka. Memang dengar. Seram sih. Okay. Seram. Bila aku masa tu aku tengah buat live show, aku pergi on break sekejap for 3 minutes 5 minutes. Keluar, aku tengok sinki pun kering, toilet pun kering. So aku macam okay, aku naik atas, aku just nak check sama ada betul ke wife aku yang turun bawah ke apa. So aku buka pintu bilik, wife aku dengan anak semua tengah tidur, tengah nyenyak tidur. So I was like, okay, ni apa benda sebenarnya? So dia rasa macam tengah berimajinasi ke sekarang ni? Dia cerita kan? Macam betul ke kan? Itulah antara one of the experience yang pernah dapat. Mesti macam tak ada apa ni kan, mesti macam tak ada apa ni. Tapi untuk pujuk diri sendiri cakap tak ada apa. Ya, susah dah kena macam tu. Faham. So okay, kita nak lebih tahu secara terperinci in terms of content lah kan. Dari segi dari mana dapat sumber tu and how macam mana orang bercerita. Sebab tadi cakap dapat daripada call, dapat daripada email ke apa? Email semua. So kita nak break sekejap, lepas ni akan kita continue balik, kita cerita pasal in terms of macam mana dapat submission daripada orang-orang ni yang kat luar ni yang share pasal kisah tu. Dan dalam banyak cerita yang dapat tu kan, mana cerita rasa macam uish, ini memang real, memang seram gila, memang paling seram lah. Kita continue lepas ni, okay? Okay, kita masih lagi. Nak sambung lagi ke cakap macam ni? Ke tak payah dah? Masih lagi ada. Yeah. Okay, kita still lagi dengan Abang Hafiz Hadi, seorang podcaster, seorang content creator seram. Tadi baru cerita intro sikit kan bang. So nak tahu dari segi submission cerita yang orang hantar dekat abang ni, memang on how macam kita filter benda tu. Macam mana filter benda tu and kita tengok macam dari segi kelogikan ataupun kesahihan cerita tu macam mana. Okay. Untuk hantar kisah seram dekat dia segmen, kita ada 3 cara. Basically, satu melalui WhatsApp, satu melalui Google Form dan lagi satu melalui email. Usually kebanyakannya orang akan hantar melalui Google Form dan juga email lah. Okay, Google Form nanti saya akan bagikan dia punya link, dan juga kalau email adalah email di hellosegment@gmail.com. So diorang akan hantar. So pada mula awal di segmen, masa dulu diorang start hantar, untuk proses filtration tu memang agak susah. Because orang dah start hantar, dan kita pula sebagai content creator, kita kejar content. So in order for me to filter, susah, I just keluarkan. But then towards the year, kita dah ada team kita sendiri. Kita dah ada team which is orang yang akan dapat this particular submission. Dia yang akan filter cerita ni. Dia akan filter sama dia cerita ni logik ke tak logik, ataupun cerita ni dia punya penceritaan tu berapa elok ke tak elok. Dia akan filter. Macam kita ada juga soalan yang kata macam, okey, kalau katakanlah karangan tu tak berapa panjang, kan, macam mana? Kan sometimes orang submit cerita 3-4 line je, tapi kita dah tahu cerita tu macam mana. So my team ni, dia lah yang akan buat karangan tu balik. Dia yang akan olah balik cerita tu untuk dibacakan. So coming back to your question, sama ada cerita pelik ataupun tidak, ada banyak cerita-cerita pelik yang sampai. Kan? Tapi kalau kita rasa macam cerita pelik tu patut kita ketengahkan, kita ketengahkan. Tapi kalau macam cerita yang sangat-sangat mengarut, sebagai contoh ada satu cerita yang dia cakap, oh saya kena kejar dengan sekian, tapi bila saya pandang belakang, yang kejar tu saya tu zombie. Saya memang mudah terhibur. Tak, macam mana dia boleh ada perasaan nak hantar tu kan? Macam mana boleh dia? Saya fikir macam, okay, mungkin budak lah yang hantar, because bila kita hantar submission cerita, kita pun tak tahu kan umur berapa yang hantar. Mungkin budak tu dah jenam, form 1, kita tak tahu. Kan? Tapi bila kita tengok daripada penceritaan tu, bila saya pusing belakang, zombie tengah kejar saya, whatever not. Okay lah, cerita tu kita simpan lah for KIV. Nanti untuk saya yang akan datang, niat tu dah ada. Cuma cerita tak sampai. Okay, Cik Sabah dah ada tim. Berapa besar tim abang sekarang ni? Tim tak ramai. Saya sebagai podcaster, saya sebagai host, dan saya ada seorang untuk buat filtration of stories. Okay. So maksudnya boleh kan nanti kita letak juga link Google Form tu. Boleh. Untuk kita punya viewers pun boleh juga share cerita. Okay, dekat abang Hafiz ni. Tapi dalam banyak cerita lah, let's say lah, cerita yang dapat of all the submission kan, yang kira paling meninggalkan kesan dan rasa macam, oi, ini something different. Ini memang aku tak boleh ni. Pernah tak rasa macam favorite. This is something different and paling seram lah of all the ni submission ni. In terms of submission, ada a few.
Tapi kalau in terms of caller, ada satu yang memang is my favourite all time caller lah. Caller mesti lagi seram kan? Sebab dia kita dapat mood tu kan? Yes. Okay. Ada satu caller, saya bagi nama, saya panggil dia as Ain. Caller ni. Dan dia menceritakan tentang proses pembuatan minyak dagu. Oh man, proses. Okay, dia cerita tentang proses pembuatan minyak dagu. Sampai sekarang, cerita tu memang terngiang-ngiang kat dalam kepala otak saya. On how dia witness benda tu. Sebab bukan dia yang buat, cuma dia temankan kawan dia ni pula adalah anak kepada Tok Batin kampung tu, which is orang asli. Dekat Malaysia lah dia buat tu? Dekat Malaysia. Oh, okey. Dekat Malaysia, dekat Perak kalau tak salah dia. Oh. And Tok Batin ni adalah orang asli. So dia punya, to cut story short, dia temankan kawan dia ni, bapak dia ni, bapak kawan dia ni pergi ke satu kubur. Dan kubur tu adalah kubur perempuan yang dah meninggal tapi anak masih dalam perut. Ush. So itu antara one of the criteria yang kena buat sebagai minyak dagu lah. Oh. So macam mana Tok Batin tu turun dekat dalam liang lahat, angkat jenazah tu, buka kain kafan, bakar dagu dia, Ush. ambil minyak. Tapi minyak pun ambil dekat dagu tu pun tak banyak, mungkin dalam 3-4 titik je. Sekarang ni minyak tu, itulah minyak, ada tanya tak macam minyak tu datang dari mana? Memang Basically okay, ada kalau kan macam lemak bagi bahagian bawah dagu. Oh, okey. Itulah dia. Saya banyak ah. Kau mungkin boleh cerita. Tak cukup. Lebih. Proses dia bakar, berapa lama dia bakar, dan what kind of mantra yang dibacakan. Those kind of things. So bila dia call, menceritakan tentang benda ni, dia punya feeling tu lain. Betul? It's very very different because it's live call tau. Masa tu is live call. Dia bukan recorded show. It's live call. So untuk orang fabricate cerita tu, kalau katalah dia fabricate sekalipun, dia adalah seorang storyteller yang power lah. Sebabkan dia meninggalkan kesan sampai sekarang. Ya. And then cerita yang pasal proses pembuatan minyak dagu ni, it was about 2 years back. Oh, okey. Sampai sekarang masih lagi Sampai sekarang. favorite And then in terms of caller pula, sekarang saya buat live di TikTok. Okay. Bila kita buat live di TikTok, kadang-kadang ada orang naik kotak. Betul. Tak sembang juga. Join lah. Ada satu brother pun cerita juga berkenaan dengan proses pembuatan minyak dagu. Tapi cerita brother ni dengan cerita Ain tak sama. Similar. Oh, sama. Tapi dia punya detail lagi hebat dekat brother ni. Which is dia kata lepas dah ambil minyak dagu tu semua, dan dia kena belah batang pisang, letakkan botol dekat dalam tu, balut batang pisang tu dan tanam balik selama 44 hari. Then after 44 days baru boleh pakai benda tu. Oh. That one is quite crazy lah. Okey. Benda tu kalau macam bagi saya, orang yang suka cerita-cerita seram, saya seronok dengar. Betul? Tapi kalau bagi orang yang tak suka cerita-cerita seram, it's quite traumatizing sebenarnya. Okay, pernah tak encounter satu situation di mana netizen ataupun ada orang-orang yang tak suka bahagian ni macam start untuk DM cakap, oh cerita-cerita macam ni sebenarnya boleh mengajar orang yang tak tahu, jadi dia nak try buat macam tu. That's why every single show yang saya buat, saya akan bagi disclaimer dekat situ. Whereby whatever cerita yang diceritakan is all about entertainment, is all about kita ambil iktibar dan pengajaran. Tapi kita sendiri as a content creator, kita tak boleh control. Betul. Ada dua nak amalkan benda tu ke tidak, kita tak boleh control benda tu. But then berbalik pada fitrah kita, orang Islam, agama Islam kita ni, jangan kita sekutukan yang faham betul. kita kan. Dia kena ada CTA lah kat ujung. Kena ada disclaimer tu. Disclaimer pening. So yang penting kat situ lah. Tapi cerita hantu yang macam nampak betul-betul ni ada tak macam cerita orang yang macam let's say lah nampak of all kind of ghost yang dia cerita through call ke? Through call banyak lah orang cerita macam nampak Pontianak lah, nampak itu, nampak ini, itu banyak. Itu yang common lah. Tapi yang kurang common ada juga. One of my caller, Kak Katie, saya panggil dekat Kak Katie, dia ceritakan macam mana dia nampak a big figure macam Bigfoot dekat rumah dia, Yeti lah. dekat Titi Daya. Oh, okey. Titi Daya. So dia cerita macam mana dia nampak benda tu. Tapi actually benda tu sebenarnya hantu gaya. Betul. Oleh kontraktor yang dibawa dari luar. Okey. Yalah sebab dia berbulu, besar, tinggi semua kan. Setelah fikir tidak aja itu kat bandar sangat tu kan. Kalau let's say dekat Wang Kelian ke apa ke, tu lain cerita tu kan. Memang nampak dah. Ada tak macam submission cerita seram tapi dia tak melibatkan paranormal? Mungkin melibatkan macam jenayah ke ataupun dia di stalk ke? Yang kurang. Yang tu kurang. Dia memang lebih banyak kepada paranormal lah. Mistik Mistik ni. Okey, faham. Itu seram berkenaan dengan
real human figure jenayah sana sini kena stop sana sini tu kurang. So kurang lah banyak kepada hantu. Even kalau ada pun saya akan filter out lah. Faham? Berapa banyak submission yang dia terima tu? Kalau let's say In a satu week minggu. probably 30. Banyaknya. Banyak. Wow. Dan Surprisingly. jangan terkejut orang Malaysia memang banyak gila cerita seram. Kadang-kadang seorang tu submit sampai 5-6 kali. Oh, okay. Same story ke ataupun different story? Different story from the same person. Mungkin dia boleh nampak kot. Probably. Kan? Sebab the way cerita tu macam kita dengar, sebab kita bergantung pada penyampaian juga sebenarnya kan. Kita bawa cerita orang tapi segi expression, dari segi suara, music, editing semua kan memang kena power lah untuk main peranan untuk Macam saya dekat The Segment, saya bukan sekadar storyteller, tapi saya kena bawa tanggungjawab untuk ceritakan balik cerita diorang. Kan? Because untuk ceritakan balik cerita diorang ni, diorang pun macam kalau katalah you hantar dekat saya kan, you pun ada expectation. Macam mana aku nak tengok lah si Hafiz ni macam mana dia sampaikan cerita ni kan. So I really need to actually study dia punya cerita, ambil mood dulu dan baru kita ceritakan. So in every single day, kalau sebagai contoh, macam sekarang saya buat rakaman lah, dulu saya buat live show. Macam sekarang saya buat rakaman, sebelum rakaman tu saya dah ada 5 cerita yang saya akan baca. So these 5 stories saya akan baca dulu untuk memfahamkan konsep dia, fahamkan jalan cerita dia, and what kind of character yang ada dalam cerita tu. Because kadang-kadang diorang hantar cerita, karakter ramai dalam tu. Ada pakcik, ada makcik, Nak kena mengenal karakter satu lagak kan. hal juga. ada karakter ustaz. So bila datang karakter ustaz, dan suara kita kena tukar. Tukar seolah-olah macam ustaz lah. Ustaz. Dapat pula karakter orang tua, kita kena tukar suara. Orang tua. Contoh. Bagus lah. Ada voice over artist kat sebelah ni. It's not easy lah in that sense. Ya. Tapi so far alhamdulillah orang boleh terima lah. Okay. So kita nak break kejap. Kita nak banyak lagi benda. Alamak. Kita dah bagi warning guys tu. Kita nak banyak lagi share lepas ni. Kisah seram daripada Kisah seram Hafiz Hadi kita. Okay, kita continue selepas ni. Okay, kita break kejap. Aku dah seram ni. Kita kembali lagi pada part ketiga. Break yang kedua. Pembetulan. So okay, Bang Fiz, saya nak tanya sikit lah. Okay, pernah tak macam ada daripada kisah-kisah seram ni yang Bang Fiz terima sendiri, dia efek lah kat dalam live lah. Maksudnya ada tak terima macam gangguan ke lepas dapat cerita-cerita macam ni? Dia kalau nak cerita pasal gangguan tu memang akan ada. Okay. Akan ada. Tapi on some certain submission yang dihantar, bila kita bacakan balik, and then especially berkenaan dengan sihir. Berkenaan dengan sihir. Dan kita pun tahu some certain people cakap okay, sihir adalah bila kita nak sihirkan seseorang melalui kanta ataupun melalui vision yang kita nampak. Dia punya kriteria adalah daripada top tutup. Betul. Kaki, kepala kaki kena full kan. Tapi info terbaru yang saya dapat, ada lain. Ada update. Dia ada update. Baik, orang boleh hantar sihir dekat kita hanya melalui apa yang dia nampak, which is mata, hidung, mulut dan telinga, which is kita punya. Oh no, ya. Penglihatan, dia bau, dia rasa dan dia pendengaran. Cukup figure ni, cukup 5 deria 1, 2, 3, 4, cukup 4 deria ni, dia orang dah boleh hantar sihir. So benda tu agak mengganggu juga. Mengganggu in terms of saya punya orang kata saya punya mental lah. Bukanlah mental, tapi dia mengganggu lah. Yalah, nak buat video lagi takkan dah tunjuk muka tiba-tiba tak tunjuk pula kan. Tapi itulah in the first place, kenapa pula fikir orang nak hantar sihir dekat abang? Sebab memang saya pernah tanya soalan ni dekat some certain friends, some certain pecinta, kenapa orang nak menghantar. Some certain people diorang nak menghantar ni is because of the sake of fun. Diorang just nak try. Nak try power lah ni. Jadi ke tak? Jadi Itu. ke tak? That's concerning. That's why kita dapat Especially banyak cerita, banyak influencer yang sakit, Emma Maimon sakit, Ya. Zarazia. because of this kind of things. So bila saya dapat tahu in terms of this updated version cerita ni, benda tu sedikit sebanyak orang kata kita as a human nature ni kita akan jadi berjaga-jaga sikit lah.
Itulah bahaya kan, sebab kalau kita mempamerkan visual, especially kalau kita seram lah kan. Orang suka lah kata, oh tengok abang ni power tak, ada ilmu tak dia. Tapi sebelum tu bercakap pasal ilmu, nak cerita seram ni kena ada ilmu ke? Maksudnya segi apa, maybe sebelum tu kena bacaan ke, maybe ada macam banyak orang cakap boleh kita ada pendinding cara-cara dia lah. Pendinding, betul. Pendinding. Tapi nak kata saya ni terror sangat pasal bab agama, tidak juga. Bagi saya, sebelum kita start kita punya show, baca yang basic lah, yang basic, 3 kod, dan kita minta jauh lah benda-benda macam ni, because kita punya main kata dia dah sampai dah. Sampai kan. Padahal sebenarnya tip tak kuat tip tak kuat sebenarnya. Terima kasih kerana menonton video ni. Tak ada belum. Kita jumpa lagi dalam next episode. Belum. Ada lagi. The baseline is, kita bacalah apa-apa pendinding diri yang patut ada, dan kita punya niat kita untuk sampaikan cerita ni untuk apa? Sebagai for entertainment, for sure, and then sebagai untuk iktibar dan juga pengajaran, dan juga kita cari makan sebenarnya. Kita cari makan, even same dengan Lobak Merah, sama dengan di segmen kita buat content is because of kita cari makan untuk kita dan juga the family. Lupa nak tanya, Abang Hafiz memang buat ni full time ataupun ni sekadar part time saja? Part time je. Saya masih kerja full time 9 to 5. Okey. Dan juga ni sudah sekadar part time. Okay, memang minat lah, memang sebab passion lah. Okay, faham, menarik. Aku nak tahu satu benda kan, dia nak cerita pasal orang je, tapi dia sendiri pernah tak ada pengalaman dia nak cerita kat sini kan. Sebab dia cerita sibuk submission dan apa semua, baca pasal orang semua. Sekarang kita nak dengar kat sini, khas dekat Lobak Merah podcast, ada tak pengalaman seram yang pernah encounter sendiri nak share kat sini lah? Ini pengalaman seram yang saya encounter probably last year ataupun last 2 years. Okay, kita buat cerita-cerita seram. Zaman-zaman tu aku tak buat live lagi. It's all buat recorded show lah. So kita buat kisah seram recorded show. Lepas dah habis record, kita nak buat editing. So kita akan buat post editing lah. Masa tu tengah buat editing. So bila dekat timeline, kita kan boleh letak lagu, letak sound effect dekat kita punya timeline video. True. So there's one particular part dekat video tu, sepatutnya ikut pada timeline akan keluarkan suara perempuan menilai on that particular. Okay, so bila kita dah tekan spacebar, kita dah playback sampai dekat that timeline, keluar suara menilai. Okay lagi lah. Okay, kita pause. Masa tu kita pakai monitor headset. Aku rasa aku dah tahu dah mana pergi ni. Kenapa? Aku rasa aku dah tahu dah mana pergi. Pause. By right, suara menilai tu takkan ada lah. But that sound keluar dekat saya punya monitor. Suara menilai ni macam dari mana tanya? Mana datang suara menilai? Sial lah. My assumption aku adalah probably komputer aku lagging kot. Kan? Tak apalah, kita try another time. Another time dia main sampai the second part, okay fine. Ngam, maknanya kita pause, bunyi pun tak ada. Lagging. So after probably like half an hour down the road, apa ni? Kita pause, dia menilai dan kita pause, suara tu datang balik. But this time suara tu datang, dia seolah-olah macam mengejek tau. Contohlah kata dia punya clip is ha macam tu. Tapi yang dia punya nilai ni is more than that. Dia seolah-olah macam menganjing pun dia juga. Lebih daripada frame. Terus kan, okay tak apa, salah kau lazim aku save aku punya projek. Terus sulit Itu seram yang scary lah. Yelah lah, tengah edit malam-malam pula ada sorang-sorang. Aduh, sunyi pula, ada suara menilai pula. Aduh, seramnya. Sama satu time pun kadang-kadang bila kita sorang-sorang kat bawah tu, kita dapat rasa tau. Because okay, nak bagikan you punya gambaran saya punya bilik belakang ni ada tingkap. So belakang tingkap tu adalah halaman rumah, and then kat belakang tu ada satu pokok mangga yang sangat besar, which is pokok mangga majikan. Okay. So my bilik memang bentuk persegi bilik itu, and then langsir is a blackout curtain. At some certain point, tak tahu kenapa, we just can feel yang macam ada orang mengintai dekat tingkap tu. Memang akan ada tau that feeling, tapi feeling tu bukan selalu. Once in a while dia akan rasa macam someone is just tengah tengok kat kau tengah buat apa sebenarnya. Kan? Dan bercerita juga kat member-member, kenapa aku rasa benda-benda macam ni. Dia tahu biasalah Fiz, bila kau bercerita tentang dia orang akan ada this particular feeling to come untuk datang and to see. Sebab nama dia bagi di sini.
Sebab itu banyak orang cakap orang tukarkan nama macam Cipon, Gula-gula. Gula-gula. Oh. Sebab kenapa? Tapi macam aku pula jenis yang bila aku bercerita, aku tak suka guna short form. Hantu raya ni hantu raya. Direct je. Mesti pocong, Pontianak mesti Pontianak. Aku memang direct. Oh, So, okay. because of that dia kata. Oh, okay. So bila kau selalu menyeru sangat nama-nama, basically you are inviting them. Dah macam cerita Insidious kita open the door for them lah. Macam itulah lebih kurang. Seram. Itulah. Kita asyik tanya pasal tanya pasal aku je. Fazalnya takkan tak ada. Aku dekat sekolah lah kan. Sekolah? Lama yang Cerita baru-baru aku tadi. seram tak? Cerita aku seram sebab aku rasa tak semua orang ada pengalaman jumpa hantu Jepun. Aku je. Aku je. Tentu Jepun ya. Tapi cerita dia agak seram lah. And then sebab even aku tak jumpa dia punya dari segi objek dia, tapi aku boleh dengar suara orang tu berkawat daripada bawah ke depan pintu bilik pengawas. Kau pengawas? Aku pengawas. Lepas tu and then sebab masa tu kan ada malam Qiyamulail. Malam Qiyamulail which is night SPM. So kita orang memang all these pelajar-pelajar semua akan bermalam dekat sekolah. So kita orang ni pengawas ni memang macam biasalah, pengawas kita jadi mengawas lah, kita tolong cikgu untuk jaga pelajar and everything. So masa tengah kita orang nak tidur, which is kita orang kata di bilik pengawas, pelajar semua tidur dalam dewan. So dalam bilik pengawas tu aku tidur paling dekat dengan pintu. Aku dengar cerita pasal sekolah ni memang tempat yang buat apa, Jepun pancung kepala everything. Kalau tahu sekolah dekat utara tu, aku rasa one of the sekolah yang famous because of ada memang tapak tu memang confirm Jepun punya tapak yang dia orang buat macam hukuman bunuh and everything lah. So masa aku duduk dekat dalam bilik tu, aku terjaga pukul 2 pagi, which is aku duduk paling dekat dengan pintu. So aku terjaga because kawan aku kerja dengan aku. Seram. Sebab member kau pun dengar juga. Sebab member aku dia dengar dulu. So Okay. dia kejutkan aku. So dia nak make sure apa yang dia dengar tu betul. Okay. So Zah, cuba kau dengar jap. So aku boleh dengar suara dia dah start. So aku boleh dengar suara, bayangkan suara dia taklah kiri kanan. Itu hantu Malaysia. Mungkin dalam bahasa dia. Tapi aku dengar bunyi tapak kasut yang ladam tu. Tahu kan? Macam bekak-bekak macam ni kan? Dia macam Macing. So aku dengar dia macing tu dalam lebih kurang 10 orang. Aku boleh target lah lebih daripada 5 orang lah, sebab dengar sangat-sangat sekata. Aku cakap apa benda tu kan. So we thought that benda tu macam berakhir kat situ, tak dia berjalan tu daripada atas sampai ke pintu bilik kita orang, which is aku boleh dengar dia punya movement daripada bawah koridor, pap naik tangga. Dah kita orang macam dia nak pergi mana ni. Memang masa tu kita nak berpelukan diorang, dah mampus lah kan. Dah macam memang seram gila masa, sebab kita orang masa tu dalam bilik tu ada lebih kurang 4-5 orang. Tapi aku yang paling dekat pintu. So aku boleh dengar bunyi orang berkawat tu sampai daripada koridor bawah, sebab kita orang dekat first floor. Koridor bawah, naik tangga sampai depan pintu. And dia stop depan pintu tu. Aku cakap janganlah dia buka pintu ni, janganlah. Masa kita orang memang dah menggigil, berpeluh, basah badan semua peluh kan. So cakap janganlah dia buka pintu dia. Janganlah. Lepas tu benda tu dia end kat situ dan kita orang tak tahu apa jadi lepas tu, because kita orang memang menggigil tidur sampai besok pagi. Besok pagi demam. Memang demam teruk lepas tu, because kita orang takut sangat masa tu, sebab aku dah fikir masa tu memang benda tu memang dah ada kat dalam bilik semuanya. Sebab yelah benda gaib dia boleh tembus pintu kan. So kita memang dah tak tengok kat luar, sebab memang dua-dua memang tarik selimut dan terus tidur. Itu pengalaman dan tu umur kau apa? Tu je pun aku form 6 masa tu, upper 6. 19. Tahun kau 19 aku baru lahir. Tak payahlah. Kita sekarang cerita pasal seram tau, bukan cerita pasal lahir tahun bila tau. Seram kat tu, tiba umur game dekat seram. Itu ada few pengalaman lah, sebab aku banyak pergi camping juga, and then masa sekolah aku banyak pergi camp Bina Semangat. Tapi itu antara yang paling seram, sebab aku rasa dia macam dia suspend sebab kau dengar audio je. Kau tak boleh jumpa dia, tapi kau dengar audio tu paling seram. Dia actually bukan dengar audio yang lagi takut daripada kita jumpa depan. Sebab kau membayangkan benda tu. Macam mana rupa dia, agaknya ada kepala tak ada kepala. Kau membayangkan benda tu, faham tak? Sebab bila kau dapat that hantu Jepun, kau tahu dah macam mana figure dia, sebab kau dapat tengok daripada filem semua kan. Macam aku lain sikit. Aku macam audio kurang lah, tapi banyak experience sendiri lah. Lagi-lagi kat rumah.
rumah lama tu. Itu crazy lah, tapak tangan dekat ceiling. Dia macam tahu kalau tangan orang kotor. So bila kita Macam smart Syah. dia macam smart Syah, tapi dia dekat atas pintu dekat dengan ceiling, tapi dia sengit macam ni. Banyak lah tu. So kita orang decide macam budak-budak rumah semua kan, macam okey tak apa, kita cat lah. Kita Ni kat cat. rumah mana ni? Rumah Puchong. Oh, rumah ni. So kita orang cat, and then ada lagi masih lagi tertampau wallpaper, benda lain pula jadi. And then paling latest sekali, anak aku lah nampak time tu tidur satu malam sebab kita orang buat macam gathering kawan-kawan semua. And then time nak tidurkan dia tu, dia asyik tengok dekat pintu toilet master bedroom tau. Lepas tu dia baru setahun, so dia boleh cakap sikit-sikit lah. Dia boleh cakap hi, hello, macam tu lah. Tapi dia tengok lama-lama, lepas tu dia hi. Aku memang tak boleh tu. Pack jom balik ke rumah mak kan. Dia memang tak boleh lah. Lagi dengan budak kecil kan, takut dia kena ganggu apa. Macam-macam lah kalau Dia punya experience dengan anak pun lebih kurang. Ya, berlampak. Masa anak aku yang first tu, masa mula-mula dia nampak macam tu juga. Dia siap boleh panggil nama budak. Oh, wow. Itu dia orang tengah makan dekat dining table. Dan tiba-tiba dia macam, "Hai Adam," dia cakap. Aku macam, siap ada nama. Adam. Adam mana dia ni, weh. Dia macam, ya. Sekarang ni bila anak aku dah besar, aku rasa dia masih lagi boleh nampak. Kadang dia panggil abang. Mana ada abang, lepas tu dia suka buat macam ni, ngar. Dia tunjuk rupa tu lah, dia macam dia buat macam tu. Lepas tu dia pernah cakap, dia tahu kalau nampak hantu dia akan cakap shoo go away. Dia akan cakap macam tu. Sebab memang dah ajar dia, sebab dia asyik nampak je kan. So ajar dia cakap macam tu. Sekarang dia dah kenal mana satu hantu, mana satu monster. Monster selalu besar lah. Ajar macam tu. Tapi kita tengah-tengah jaga dia macam, Daddy, hantu peekaboo. Allah, hantu peekaboo pula. Aku tak boleh lah. Jom, jalan. Makan. Itulah yang paling seram Banyak lah. Banyak benda jadi lah. Itu antara yang seram lah. Yang aku boleh panggil dia datang podcast semua. Boleh. Plan. Aku pun banyak cerita ni sebenarnya. Cerita pasal Saka. Kita belum go through Saka lagi. Antara yang famous lah. Antara yang paling aku suka. Oh, okay. Sebab tu baru faham dia punya susu galau dia. Cerita pasal Saka. Selalu dapat cerita Saka ni? Dapat selalu. Sebab Saka ni lah antara benda yang berlegar dalam masyarakat kita sebenarnya. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu ada, tapi actually ada. Lagi zaman moden sekarang orang macam, alah tak ada benda ni. Tak ambil tahu kan. Zaman moden sampai sekarang kan, even nanti 2024 masih lagi ada lagi orang mengamalkan benda-benda. Oh wow. Hantar santau kedai makan. Terus memang until today orang percaya. Santau tu bukan tengah Saka je ke atau macam mana? Setahu aku Dia ada peneman lagi macam ada geng lah itu. Bagi aku, yang aku faham lah berkenaan dengan santau ni is basically macam aku ada ilmu tu dan aku hantar santau kat kau and something happen to you lah, something to do with pendamping whatever, I'm not so sure lah. Tapi dia bukan Saka. Saka is different. Saka ni adalah perjanjian yang dibuat daripada zaman tok nenek untuk jaga ladang ke, jaga kebun dan sebagainya. Tapi Saka tu is not that, tak terlalu cakap tak terlalu serius sangat lah compared to like serius weh. Saka ada yang dia ada buatkan badan ni sakit ke apa ke saya pun dapat yang Saka harimau apa semua ni itu. Oh, okey. Mau dia mengaum. Tu antara yang famous selalu dapat kan sistem tu kan. Okeylah. So apa lagi? Sebenarnya banyak lagi nak cerita, tapi kalau panjang-panjang sangat kan takut ni pula kan, takut kita spoil semua kan. So apa kata viewers kita pergi terus ke channel Abang Hafiz ni, cari je The Segment kat YouTube. Mesti keluar man. Lepas tu TikTok pun nama The Segment juga kan. TikTok Markas Puaka pula kan. Markas Puaka nama tak boleh seram lagi man. Aku dah risau dah, hantu je pun markas macam lebih kurang dia punya tu kan. Markas Puaka. So korang nak tahu lebih cerita banyak gila nak cerita kat sini orang tak sempat. Memang takkan sempat weh. Tak sempat guys. So korang kena tengok, kita just bagi intro sikit lah kan. Bagi korang sikit bayangkan lah kerja as a content creator macam mana kan. Dari segi cabaran sebab tak semua orang boleh buat cerita seram kan. Betul, kita dah dengar macam mana Abang Hafiz ni dapat story, macam mana dia filter, macam mana dia present, and then macam mana dia sendiri ada pengalaman seram dia sendiri. Memang menarik lah. Yep.
So, okay, kita dah sampai ke penghujungnya podcast ni. So, kita akan jumpa dalam next episode. Okay, thank you very much guys for staying. Abang Hafiz, last word, anything to say? Just nak ambil kesempatan ni nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton Lobak Merah dan juga for your team juga untuk untuk invite saya datang ke sini sebab agak terkejut juga bila dapat mesej daripada producer saya. Saya dah beli sekian-sekian. Apa kata ada dapat podcast juga kan. So, thank you so much for you and your team kerana bagi peluang ni, platform ni untuk saya bercerita dan juga jemput saya datang ke sini untuk berkongsi kongsi kisah dengan korang. Okay, thank you very much. Thank you bang. Okay, so untuk tu, thank you very much for, terima kasih kerana menonton podcast ni. Betul ke? Aku macam hentam je. Podcast sebenarnya. Okay. Popet lah. Santai-santai kan. Not sure. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Lobak Merah. Bye-bye. Jangan biarkan hidup anda diselubungi. Apa? Markas Misteri. Pakar. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.